Dia yang salah tu bukannya nak menyejukkan, yang salah tu tiup pada makanan. Saya tak tahu ada ke tak kajian sains yang membuktikan jadi berubah apa, saya tak tahulah, itu orang sains boleh kaji lah. Mungkin ada dari sudut sains tu, mungkin ada Nabi larang tu. Sebab ada juga saya dengar kata kajian sains pun membuktikan tak elok kita tiup ni, sebab tiupan kita ni karbon dioksida mengganggu makanan dan mengubah dia punya enzim. Saya pun tak tahulah, tapi para ulama zaman dulu dia orang kaji dari sudut adab saja. Kalau ada dari sudut sains, maka boleh masuk dalam mukjizat jugalah. Contoh macam ada hadis Nabi tak bagi tidur dalam keadaan lampu terpasang kan? Ulama zaman dulu kata Nabi tak bagi tidur dalam keadaan lampu terpasang, takut terbakar rumah. Sebab zaman dulu kan pakai pelita. Rupanya ada kajian sains kata kalau kita tidur tempat lampu terpasang, dia ganggu kita punya saya tak tahu, saya pernah baca dalam satu majalah sistem imun kita, dia ganggu kan. Dia kena gelap sikit, jangan bagi terang. Maksudnya Nabi sebut 1400 tahun dulu, hari ni saya buktikan betul kan. Nak menunjukkan bahawasanya ulama dulu ni amanah dalam menukilkan hadis, walaupun dia orang tak faham sangat zaman tu, tapi kerana amanah ilmu dia orang nukilkan. Jadi sebab itulah jangan kata apa ada orang share kat saya, kawan saya lah, dia polis, dia kata, doktor tengok ni. Saya pun tengok, dia kata hati yang baik tidak macam mana dia kata, mengutamakan Nabi dalam segala hal itu tidak perlukan hadis yang sahih, namun perlukan hati yang sahih. Mengutamakan Nabi dalam segala hal itu tidak memerlukan hadis yang sahih, tapi memerlukan hati yang sahih. Boleh faham? Macam mana tak perlu hadis sahih? Perlulah hadis sahih, baru kita boleh beriman dengan Nabi tu. Sebab Nabi tu turun bukan untuk jadi peraga fashion, bukan untuk jadi artis. Nabi tu turun nak ajar kita cara nak beragama dalam dunia ni. Macam mana tak boleh abad? Macam mana kita kata hati yang sahih? Hanya perlukan hati yang sahih, tapi tak perlukan hadis yang sahih. Macam mana? Sayang Nabi pun ada hadis bagi tahu tentang sayang Nabi. Macam mana kita nak cinta kat Nabi tu tanpa ada hadis sahih? Macam mana? Kita tak pernah jumpa pun Nabi tu. Tuan-tuan pernah tengok Nabi ke? Tak pernah tengok. Jumpa pun tak pernah. Macam mana nak cinta kat Nabi? Bacalah buku Syama'il Muhammadiyah, baca buku tentang perilaku Nabi, tubuh badan Nabi, akhlak Nabi, macam mana Nabi interaksi dengan sahabat, baru boleh cinta kat dia. Dan macam mana nak tahu tentang ciri-ciri Nabi? Hadis Nabi lah. Dan macam mana nak tahu benda ni betul ke tak betul daripada Nabi? Bezakan yang sahih dengan tak sahih lah. Sebab tu kadang-kadang kita kena fikir dulu sebelum cakap. Jangan cakap dulu, fikir kan. Dia kata orang bukan main, tadi nampak sopannya, tapi bila masuk bab hadis saya tak boleh. Bila masuk bab hadis ni dia jadi lain macam sikit, dia jadi naik syekh sikit kan. Sebab tu kadang-kadang kalau kita betul tak pandai bidang hadis, saya tak kata saya pandai, adalah sikit pengetahuan, saya tahulah nak cari kat mana sikit-sikit. Dan dulu pun saya tak pandai langsung bab hadis ni, tapi bila saya masuk saya rasa macam kita kena jaga hadis ni. Sebab itu ulama zaman dulu sanggup bermusafir jauh semata-mata nak jaga hadis. Kena pasti hadis, mana yang Nabi sebut, mana yang Nabi tak sebut, semua dapat kena pasti, teliti. Bahkan lafaz tadi kan kita bincang masa dekat Telekom tadi, lafaz haddatsana dengan akhbarana pun ada ulama hadis beza kan. Tak boleh main hentar punya. Nak riwayat yang ni pakai haddatsana. Kenapa pakai haddatsana? Tak suka pakai haddatsana. Yang ni pakai akhbarana pula, nak bagi lain sikit. Ada ulama beza. Imam Muslim beza kan. Kalau dia dengar daripada mulut syekh, dia boleh kata haddatsana. Kalau dia baca depan syekh, dia kena kata akhbarana. Punya ulama hadis ni teliti. Imam Bukhari tak lah, Imam Muslim lah, teliti sampai tara tu. Boleh kena pasti satu hadis riwayat sahabat ni riwayat daripada Nabi macam ni macam ni. Ada sahabat lain, ada ulama hadis kata, oh yang depan ni bukan kalam Nabi, ni kalam sahabat. Ada perawi dia lupa, dia campur adukkan sekali. Sampai tara tu yang kena pasti. Sebab apa? Sebab nak sayang Nabi lah. Mengutamakan Nabi
Pertama sekali hak Nabi adalah jangan mengambil mudah tentang hadis Nabi. Kalau tak, jiwa kita tak jadi sahih. Jiwa kita tak akan sahih. Kita ada tok kita, katalah arwah tok kita dah meninggal kan. Arwah tok kita ni dah meninggal, orang baik, kita tahu dia orang saleh, tok kita. Tiba-tiba kita datang ke masjid, ada seorang ustaz cerita tentang tok kita, dia sebut nama. Contohlah, dia sebut nama, dia kata kampung saya tuan-tuan ada satu orang tua ni nama Fulan bin Fulan. Kita pun kata ustaz ni orang kampung aku, nama yang disebut tu pun tok aku. Dia ni tuan-tuan sebelum meninggal dunia susah nak meninggal. Sebab apa? Sebab derhaka pada mak dia. Sampai mak dia maafkan baru dia boleh mati dengan tenang. Lepas kuliah kita tanya dia, ustaz, orang yang ustaz kata tu duduk kat sekian-sekian tempat ke? Ya. Tu tok saya. Mana ada, tok saya tak macam tu. Tok saya bagus dengan mak dia. Saya tengok dia meninggal tak sama macam mana ustaz cerita. Boleh tak ustaz tu kata sebenarnya tak perlukan benda yang sahih, hati yang sahih boleh terima cerita ni. Boleh terima kan? Tak boleh tuan-tuan, tak boleh. Kita akan rebel, kita akan pertahan nama tok kita. Nama tok ni bukan sumber agama. Orang lain tak terkesan pun, kita terkesan, kita bela. Kalau Nabi terkesan kat Nabi, terkesan dekat semua umat. Sebab tu kena hati-hati. Okey.